Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. 弟兄姊妹们，晚上好。 Kita patut bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini. 我们感谢主，虽然在这样子困境当中， Kita tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. 我们仍然相信上帝看顾。 Hari Minggu lalu kita bersyukur karena kita sudah merayakan Hari Bakti Orang Tua. 我们感恩在上个星期，我们这个纪念了孝亲节。 Kita bersyukur akan keluarga yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. 我们为这上帝所赐给我们的家人来感 Dan 谢。 kita boleh bersama-sama terus mendoakan keluarga kita untuk senantiasa dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. 我们也继续为我们的家人祷告，求上帝继续带领他们。 Maka pada hari ini di dalam ibadah doa Rabu malam kita juga tetap membahas tentang Allah memelihara keluargaku. 所以在今天的晚祷会，我们也要来分享关于上帝照顾我们的家人。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Kami datang, ya Tuhan, dengan hati bersyukur. 主，我们以感恩的心来到你的面前， Karena Engkau Allah yang setia yang terus mendampingi kehidupan kami. 因为你是信实的上帝，一直与我们同 Allah yang 在。 tidak pernah membiarkan kami berjalan 你 sendiri. 不曾让我们一人独走， Allah yang selalu ada dalam kehidupan 你 kami. 一直与我们同在。 Kami mau bersyukur untuk kehadiran keluarga yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. 我们感谢你与我们的家人同在。 Biar Engkau terus memimpin memberkati keluarga kami. 愿主你继续祝福带领我们的家人。 Kami akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. 我们会一起来学习你的话语， Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga menerjemahkannya. 赐福于讲道并且翻译的。 Berbicara ya Tuhan karena kami siap mendengarnya. 主啊，求你对我们说话，我们预备好聆听。 Demi Kristus kami bersyukur dan berdoa. 我们这样祷告是奉靠主耶稣基督名求的， Amin. 阿门。 Saya akan mengajak saudara sekalian membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur nomor yang ke-46. 我要邀请大家一起来读诗篇46篇。 Saya hanya membacakan dalam bahasa Indonesia saja, kemudian saudara sekalian dapat melihatnya yang bahasa Mandarin di dalam layar di channel YouTube ini. 牧师会以印尼文来念，中文的可以看荧幕。 Mazmur nomor yang ke-46 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 弟兄姊妹们， oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Mazmur ini diberi judul Allah Kota Benteng Kita. 印尼圣经协会给这篇诗篇的标题是“神是我们的避难 Dalam 所 Mazmur ini, Allah disebut sebagai benteng perlindungan. ”。这篇诗篇称呼上帝为避难所， Yang menjelaskan kepada kita sekalian tentang perlindungan Allah bagi orang-orang pilihannya dari serangan musuh. 就是上帝保守他的子民免受敌人的攻击。 Mazmur ini dilatar belakangi oleh sebuah kisah yang terjadi di dalam kerajaan Hizkia. 在这一个的诗篇当中，它的这个的背景是如此。 Pada waktu itu, kerajaan Asyur yang dipimpin oleh rajanya Sanherib melakukan penyerangan kepada kerajaan Israel. 在那个时候，亚述王西拿基利攻击这个的以色列， Namun serangan itu mengalami kegagalan. 但是这个的攻击失败了。 Dan untuk melukiskan tentang kegagalan serta pertolongan Tuhan melindungi bangsa Israel, maka Mazmur ini dituliskan. 所以这个诗篇是因为当时候失败了，然后并且要诉说上帝的帮助。 Mazmur ini juga menginspirasi tokoh reformasi Martin Luther.
这个诗篇也启发了这个改革宗学 Ketika 家，就 Martin 是马丁路 Luther 德。 mengalami pergumulan dan kesulitan hidup yang begitu berat, 当马丁路德在面对生活的困难挑战的时候， ia bersama dengan rekannya Philip Melanchthon menyanyikan Mazmur ini. 他跟他的朋友腓力就唱了这篇诗篇。 Ketika kita membaca Mazmur ini, maka kita akan menemukan satu hal penting di dalam Mazmur ini, 当我们读这篇诗篇，我们会看到还有一个很重要的中心点。 yang menjadi pusat dari pujian Mazmur ini cuma satu, 这个诗篇的中心只有一个， yaitu Allah yang mereka percaya dan imani, 那就是他们所信靠的上帝， yang digambarkan sebagai kota benteng. 就是避难所。 Yang dimaksud oleh pemazmur ini adalah Allah melindungi umatnya. 上帝保守他的子民。 Mari kita membaca dan mempelajari firman Tuhan, apa yang disebutkan oleh pemazmur ini tentang Allah. 那我们要来学习这个诗人在诉说上帝什么呢？ Dan apa saja yang telah dilakukan oleh Allah bagi orang pilihannya. 上帝为他的选民做了什么呢？ Yang pertama, 第一点， Mazmur ini menyebut Allah sebagai tempat perlindungan. 这篇诗篇称呼上帝是避难所。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 弟兄姊妹们， kehidupan di dunia ini menanamkan sebuah konsep tentang jaminan dan kesejahteraan itu semuanya didasarkan atas harta benda. 这个的世界教导我们一个观念，就是世人生活的保障在于拥有的财富。 Kalau kita sudah punya uang yang cukup, 如果我们有足够的金钱， maka rasanya hidup ini akan aman dan juga sejahtera. 就会感觉我们的生活是平静安稳的。 Tetapi pemazmur ini ingin mengajak kita 但 sekalian 是这个诗篇邀请我们， bahwa keamanan hidup kita bukan kepada uang. 我们生活的安稳不在于金 Keamanan 钱， hidup kita bukan kepada harta benda. 生活的安稳不在于财富， Keamanan hidup kita juga bukan kepada manusia. 生活的安稳也不在于人类。 Pemazmur ini ingin memberitahukan kepada kita satu hal penting dalam hidup kita. 这个诗人要教导我们一件很重要的 Bahwa 事情， yang memberikan rasa aman, 能够给予安稳的， yang memberikan rasa sejahtera itu, 给予平安的， satu-satunya cuma Tuhan. 唯一就是唯有上帝。 Oleh karena itu, pemazmur ini ingin mengajak kita sekalian 所以这诗人要邀请我们， belajar akan peristiwa yang pernah dialami oleh kerajaan yang dipimpin oleh Hizkia. 就要从这一个的王那边去学习。 Hizkia mempunyai pengalaman tentang apa dan siapa yang dia andalkan dalam hidupnya. 西西家王他自己有经历过，到底谁可以成为他的依靠？ Ketika Sanherib Raja Asyur itu mulai menyerang kepada kerajaan Yehuda, 当这个西拿基利王在攻击他们的时候， hati Hizkia begitu gelisah. 这个西西家王的心很忧虑， Tetapi Hizkia tidak mencari pertolongan Tuhan. 但是西西家王没有寻求上帝的帮 Yang 助， Hizkia lakukan adalah mencari orang lain. 西西家王是寻求别人的帮助， Hizkia meminta bantuan kerajaan Mesir. 他向埃及寻求帮助， Lalu dia menyewa tentara-tentara Mesir untuk melindungi negaranya. 他就向埃及来支援军队来保护他的国家。 Nabi Yesaya sangat prihatin dengan sikap Hizkia ini. 先知以赛亚非常关注这个的时刻， Yesaya menasihati dengan sangat supaya Hizkia mencari Tuhan. 他劝告这个王要来寻找上帝， Tetapi nasihat Yesaya diabaikan oleh Hizkia. 但是西西家王忽略了这个先知以赛亚 Apa yang 的劝告。 terjadi, saudara-saudara sekalian? 然后发生什么事情 Di 呢？ tahun 701, Sanherib kemudian menyerang Mesir. 在这个主前701年，这个西拿基利王就攻击了， Maka kerajaan Mesir itu dikalahkan oleh Asyur. 然后埃及王就被这个亚述王 Dan 所攻击， tentara-tentara Mesir yang disewa oleh Hizkia seluruhnya melarikan diri. 然后从埃及那里支援的军队全部都逃跑。 Raja Hizkia seharusnya belajar bahwa Allah adalah satu-satunya tempat perlindungan dan pertolongan. 其实西西家王应该要依靠上帝唯一的帮助， Jika ia mau datang kepada Tuhan, 如果他不来到上帝面前， mungkin peristiwanya tidak akan berlarut-larut. 可能这个事情就不会这样子发生。 Tetapi syukur kepada Tuhan. 他说感谢上帝， Hizkia akhirnya menyadari akan kekeliruan dan kesalahan dirinya. 那个西西家王最后发现到自己的错误， Ia kemudian mencari Tuhan, 他寻找上帝， meminta pertolongan Tuhan, 寻找上帝的帮助， meminta perlindungan Tuhan. 寻找上帝的保护。 Dan ketika Tuhan menyatakan anugerahnya bagi Hizkia, 然后上帝就显明他的恩惠， sebagai ungkapan syukur itu, maka lahirlah Mazmur 46 ini. 身为这一个他的感恩，他就写了这个诗篇46篇。 Pada ayat 2 dikatakan bagaimana mereka bersyukur kepada Tuhan. 在第一节，让我们看到他怎么样感谢上帝。 Mereka melihat satu bukti bahwa Allah adalah satu-satunya tempat pertolongan bagi mereka. 他们看到上帝是他们唯一的帮助和避难所。 Meskipun mereka mengalami ancaman yang berat, 虽然他们面对很大的威胁， kesulitan hidup yang demikian susahnya. 这个很多生活中的困境， Seperti yang dikatakan ayat 3 dan 4. 就好像在第2、第3节说到的， Bumi berubah, gunung-gunung goncang dan laut bergelora. 地改变，山摇动，海涨。 Kondisi yang demikian berat itu,
这样的情况当中， tidak membuat mereka menjadi takut. 没有使他们害怕， Kenapa? 为什么呢？ Dikatakan karena Allah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan bagi mereka. 因为上帝是他们的避难所和力量。 Di Afrika ada satu jenis kelinci yang hidup di lubang-lubang batu. 在非洲有一种的兔子，它是住在这一种的洞穴里面。 Binatang ini memiliki banyak musuh, 这个动物它有很多的敌人， sehingga untuk melindungi dirinya, binatang ini membuat sarang atau rumahnya di antara celah-celah batu. 为了保护它自己，它就在石缝里面呢，就建造这个所谓的它住处。 Demikian menjadi jelas bagi kita sekalian. 所以我们就可以从此看到， Binatang ini dapat terhindar dari mara bahaya dan serangan musuh 这个敌人，这个兔子可以从这个敌人当中得到保 karena 护， dia membuat tempat kediaman atau tempat tinggalnya itu dari berada di celah-celah batu. 因为它为自己在这个石缝里面建造住处。 Di gunung batu yang kokoh itu akan melindungi mereka. 这个坚固的石头保护他们。 Dari kisah ini kita belajar satu hal penting. 从这个事情，我们学习很重要的事情。 Binatang ini menghadapi bahaya yang sedemikian berat, 这个动物面对这样的危险， tetapi ia tetap bisa bertahan hidup 但是它可以保守它的性命， karena ia terlindung oleh batu yang kokoh. 因为它有石头保护着它。 Sejatinya hidup kita sangat rentan terhadap godaan dan pencobaan. 其实我们的生活面对许多试探是很脆弱的， Kita juga tidak pernah luput daripada sakit penyakit. 我们也会面对病痛， Kita juga seringkali berada dalam masalah dan keterasingan di dalam hidup ini. 也面对许多的问题和困境。 Ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. 加上现在新冠病毒影响整个社会， Seluruh usaha mengalami dampak yang sangat memprihatinkan. 所有的事业面对很大的危机。 Termasuk juga pandemi ini mempengaruhi kehidupan keluarga kita. 新冠病毒也影响我们家庭生活， Banyak keluarga-keluarga akhirnya berhasil berdiam diri di rumah bukan karena mereka mau, 很多家庭他们待在家里面，不是因为他们想要， tetapi karena terpaksa. 而是因为被逼的。 Banyak keluarga-keluarga yang bergumul akan keuangan mereka 很多家庭为这金钱而烦恼， karena usaha berhenti 因为事业停止了， dan pemasukan tidak ada lagi. 然后也没有收入。 Banyak keluarga akhirnya berkata, apakah saya punya hari depan dalam hidup ini? 很多家庭会说，到底我的未来会怎么样？ Keluarga-keluarga Kristen ketika melihat ini, mari melihatnya dari sudut pandang Tuhan. 让我们基督徒家庭以上帝的角度来看这件事情。 Bahwa kalau ini kita biarkan, 如果我们任由它这样子发生， keluarga-keluarga hanya berfokus kepada kesulitan dan tantangan hidup, 我们家庭只是注重在困 maka 难挑 ini 战， menjadi satu sumber konflik dalam hidup berkeluarga. 就会成为冲突的导火线。 Maka mau tidak mau semua kita anggota keluarga perlu bergandengan tangan. 所以，我们家人应该要一起手牵手， Perlu mengajak seluruh isi keluarga untuk berdekat kepada Tuhan. 家人要一起亲近上帝， Perlu mengajak seluruh anggota keluarga berdoa bersehati untuk keluarga kita. 一家人要一起同行祷告， Berdoa bukan hanya pandemi ini segera berakhir, 不只是为这新冠病毒赶快过去祷 tetapi 告， setelah pandemi berakhir, 而是在这个新冠病毒之后， kita juga akan memulai kehidupan yang baru. 我们会开始新的生活， Kita akan kembali menata hidup kita. 我们继续建造我们的生活。 Saudara dikasih oleh 弟 Tuhan, 兄姊妹们， apa yang terjadi dalam kehidupan Hizkia, 在这一个的西西教王生 bahkan 活 juga 发生 apa 什 yang 么呢？ terjadi dalam kehidupan kita sekarang, 还有我们现在所发生的， mungkin juga dalam kehidupan kita yang akan 可 datang. 能在我们的未来， Itu sama seperti apa yang dilukiskan oleh pemazmur ini. 就好像诗人在这里所写的， Dikatakan bagaikan laut yang bergelora, 就好像这个澎湃翻腾的 ribut 大海， dan berbuih airnya. 这一个的水。 Sang pemazmur ini mengajak kita untuk tidak lagi berfokus kepada persoalan yang sedang dihadapi. 诗人要我们不要注重在这个困难， Pemazmur ini ingin mengajak kita sekalian bukan melihat kepada situasi yang sangat membuat kita menjadi takut ini. 诗人邀请我们不要只是看这个困境使我们害怕， Kita dituntun dan diajak untuk melihat kepada Tuhan. 我们应该要来仰望上帝。 Kita percaya Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat. 我们相信上帝是掌权的上 Allah 帝， dalam kedaulatannya pada satu sisi dia akan memberikan perlindungan kepada kita. 上帝是掌权的，然后他会保守我们， Dalam kedaulatannya juga Allah memberikan kita pertolongan. 而借着他的主权，他也会帮助我们。 Yang kedua, 第二点， Mazmur ini ingin memberitahukan kepada kita sekalian bahwa Allah senantiasa menyertai umatnya. 这个诗篇告诉我们，上帝永远与他的子民同在。 Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, 弟兄姊妹们， Yerusalem adalah sebuah kota besar yang tidak dibangun di dekat sungai. 耶路撒冷是一座大城，不是建造在河流上。 Kalau kita melihat beberapa kota yang ada di negara ini, 如果我们看一些在这个国家的城 ada 市， beberapa kota yang dibangun di dekat sungai. 有些是建造在河流旁边， Seperti Mesir dibangun di dekat sungai Nil. 例如埃及建造在河边， Kemudian
Babylon dibangun dekat sungai Efrat 巴比伦是沿着这个伯拉大河， dan kota Roma dibangun dekat sungai Tiber. 罗马也靠近这个台伯河。 Tetapi sang pemazmur ini memberitahukan kepada kita 可 sekalian, 是诗人告诉我们， meskipun Yerusalem tidak ada satupun sungai yang mengalirinya, 可是在这个耶路撒冷没有一条河经过它。 dikatakan Yerusalem digambarkan sebagai kota Allah yang memiliki air yang berkelimpah. 他说耶路撒冷是至高者居住的圣所，并且永流不断的水源。 Sungai yang digambarkan oleh pemazmur ini merupakan sebuah kiasan 诗人是在比喻这个河流， bahwa kehadiran Allah itu seperti sungai yang menyegarkan. 上帝的同在就好像河流给予苏醒一样。 Pemazmur ini sedang memperbandingkan dua hal penting yang sangat perlu diketahui oleh setiap orang yang membaca Mazmur ini, 诗人是在以一个很重要的东西来做一个比较， yaitu sungai yang memberi kesegaran 那就是这个河流给予苏醒， dan laut yang bergelora. 还有翻腾的大海。 Dua hal ini adalah perbedaan yang sangat beda jauh sekali. 这两个是个非常不一样的。 Allah hadir di tengah-tengah umatnya. 上帝与他的子民同在， Dia memberikan kesegaran. 他给予苏醒。 Bangsa-bangsa ribut dan kerajaan-kerajaan goncang. 这个外邦喧嚷，列国动摇， Tetapi Allah tetap menyertai mereka. 但是上帝仍然与他们同在。 Demikian juga penyertaan Tuhan bagi kita sekalian. 因此，上帝也与我们同在。 Dalam hal dan situasi yang tidak menyenangkan seperti saat ini. 在像现在的困境当中， Allah hadir memberi kesegaran di tengah-tengah kesulitan hidup kita. 上帝看顾我们，在我们生活中给予我们苏 Allah 醒， hadir di tengah-tengah pergumulan hidup keluarga kita. 在我们家庭的挣扎，他与我们同在， Dia menyertai kita. 他与我们同在 Dia，memberi kesegaran bagi kita 他 sekalian. 苏醒我们每一个人。 Pada bagian akhir, pemazmur ini meminta kepada umat Tuhan untuk memandang kepada pekerjaan Tuhan. 最后一部分，诗人就邀请我们大家来仰望上帝， Seluruh umat diajak untuk melihat Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka. 仰望上帝如何看顾他们。 Di zaman Musa, Allah memberikan perlindungan. 在摩西的时代，上帝看顾他们； Di zaman Hizkia, juga Tuhan yang sama memberikan perlindungan kepada mereka. 在希西家的时代，上帝也看顾他们。 Dan pada hari ini juga, 今天也是， di masa pandemi yang sulit ini, 在这个困难的新冠病毒时 Tuhan 期， yang sama tetap memberikan perlindungan. 一样的上帝与我们同 Bahkan 在。 di masa yang akan datang, 所以在未来， Dia tetap memberikan perlindungan dan penjagaan bagi kita sekalian. 他还是必然看顾保守我们。 Dalam ayat 9 dan 10, pemazmur ini mengajak kita untuk menyaksikan juga tentang apa yang Tuhan lakukan di muka bumi. 在8和第9节，我们要看耶和华的作为。 Dikatakan Tuhan yang dipercaya itu sanggup menghentikan peperangan, 他说到，上帝仔细刀兵， mematahkan busur panah, 折弓断枪， menumpulkan tombak dan membakar kereta-kereta perang dengan api. 把战车焚烧在火中。 Tuhan adalah pribadi yang berkuasa di dunia ini. 上帝是大有全能的， Dan terbukti dalam sejarah bangsa 也 Israel 在以色列历史当中证明 bahwa 了， Allah yang dipercaya itu 人信靠的上帝 senantiasa menyertai 一 umatnya. 直与他子民同在。 Saudara sekalian yang dikasih oleh 弟 Tuhan, 兄姊妹们， di bagian akhir mari kita melihat ayat yang ke-11. 最后我们要看第10节， Dikatakan oleh firman Tuhan demikian, 这里这么说到： diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. 你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。 Secara harafiah, arti kata diamlah itu berarti angkat tanganmu. 在这个字面上，休息就是说抬起你的手， Dan ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. 要知道上帝是神。 Saudara sekalian, ada kebiasaan di dalam kehidupan orang Israel ketika berdoa. 在以色列当中，他们祷告的时 Mereka 候， biasanya mengangkat tangan sambil berdoa. 他们会举手祷告， Itu menandakan arti berserah kepada Tuhan. 就是说交托给上帝。 Ketika situasi tidak menyenangkan, 当在困境当中， dalam kesulitan yang besar itu, 在这么大的困难当中， mengangkat tangan tanda berserah kepada Tuhan. 举手交托给上帝。 Diamlah itu bukan hanya berarti berserah kepada Tuhan. 休息不只是说交托， Mengangkat tangan berarti melepaskan. 举手也是说放开。 Umat Tuhan diajak untuk melepaskan, berhenti untuk berpegang kepada dunia yang sementara ini. 上帝的子民应该放手，不要再抓紧这个世界。 Umat Tuhan diminta untuk tidak lagi berharap dan melepaskan diri kepada ketergantungan akan dunia ini. 上帝的子民不要再仰望这个世界上的东西。 Kalau kita menggenggam erat kekhawatiran, 如果我们紧紧抓住担忧， jangan kita lupa, 我们不要忘记， kekhawatiran itu akan menguasai kita. 担忧会控制我们的生命。 Kalau kita berpegang erat kepada 如 ketakutan, 果我们紧抓着害怕， maka ketakutan itu akan menguasai kita. 害怕也会掌管我们的 Maka 心。 firman Tuhan memberitahu kepada kita sekalian, 但是上帝的话告诉我们， berserah, 交托，
Lepaskan kekhawatiran itu kepada Tuhan. 放开你的忧虑， Firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada 交 Tuhan. 托你一切的忧虑给神， Maka Tuhan akan bertindak. 上帝会动工。 Dalam situasi apapun, 不论在什么情况当中， mari kita ingat, 让我们记得 akan selalu ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. 上帝的恩典会领导我们。 Dalam situasi yang bagaimanapun, Saya- Tuhan tetap memelihara kita. 在怎么样情况当中，上帝仍然看顾我们。 Ada satu kisah yang perlu kita pikirkan bersama tentang bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. 我们思想上帝如何与我们同在。 Ada satu kisah dalam Alkitab yang menceritakan murid-murid Tuhan Yesus ditimpa badai gelombang di Danau Galilea. 圣经有说到，耶稣的门徒在加利利海面对风浪， Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? 耶稣做什么呢？ Tuhan Yesus ketika murid-murid begitu takut, 当门徒害怕的时候， meminta angin badai itu tenang. 耶稣就命令这个风和浪停止。 Pertanyaannya, saudara-saudara sekalian, 问题是， apakah ketika badai gelombang begitu besar, 当这个大的风浪临到， lalu Tuhan meminta badai itu tenang berhenti? 主耶稣命令风和浪停止。 Apakah Tuhan ingin memperlihatkan atau mendemonstrasikan kuasanya kepada murid-murid? 难道耶稣是在展现他自己的能力吗？ Rasanya tidak. 应该不是。 Kenapa, saudara sekalian? 为什么呢？ Yang Tuhan ingin lakukan bagi murid-murid adalah 耶稣要为门徒所做的， di tengah badai, 要在风浪当中， di tengah gelombang, 在困难当中， di tengah persoalan yang begitu berat, 在这个问题当中， Tuhan ingin mengajar murid-murid 主要教导他们。 supaya mereka mengerti, 你要明白， meskipun ada badai, 虽然有风浪， meskipun ada gelombang, 虽然有这个大浪， Tuhan tidak meninggalkan mereka. 主没有离开他们， Tuhan ada bersama mereka. 主与他们同在， Tuhan tetap menyertai mereka. 主与他们同在。 Hari ini, 今天 di tengah-tengah keluarga kita, 在我们的家庭当中， maka kita perlu bersehati bersama-sama berdoa 我们要同心祷告， untuk terus meminta pertolongan Tuhan. 祈求上帝的帮助。 Dan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, 在这样的困境当中， kita perlu menyadari 我们要知道， Tuhan yang kita percaya. 我们所信靠的上帝， Dia akan senantiasa menyertai kita. 他与我们同在。 Mari kita tunduk kepala. 让我们低头， Mari kita mengambil waktu tenang bersama dengan Tuhan. 我们安静在上帝面前。 Sementara musik diperdengarkan, mari kita datang kepada Tuhan. 当音乐响起的时候，我们来到神的面前。 Apakah yang selama ini kita genggam? 我们一直所抓住的是什么 Apakah 呢？ yang selama ini kita pertahankan? 我们所保守的是什么呢？ Apakah itu kekhawatiran? 是忧虑吗？ Apakah itu ketakutan? 害怕吗？ Mari bersama dengan anggota keluarga, 让我们与我们的家 kita 人 bersama-sama berdoa. 一起祷告， Melepaskan kekhawatiran itu. 交托你的忧虑， Berserah diri kepada Tuhan. 交托在上帝手中， Memohon anugerah Tuhan. 求上帝的恩典， Maka dia akan menolong kita. 他会帮助我们。 Ingatlah saudara 我 sekalian, 们要记得， Tuhan yang kita percaya, 我们所信靠的上帝， Dia adalah Allah yang melindungi kita. 他是看顾我们的神， Dia akan menolong kita pada waktunya. 他会帮助我们， Bahkan dia juga akan menyertai hidup kita. 他会与我们同在。